Pada Malaysia hari ini, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan kita nak bercerita tentang satu isu yang membelenggu rakyat Malaysia terutama di Selangor, terutamanya pelanggan-pelanggan yang sentiasa ataupun sering membeli belah membuat pembelian di Pasar Borong Selangor. Dikongsikan di berita harian berkaitan dengan situasi sikap penjual atau peniaga yang terdiri daripada kalangan warga asing yang cara mereka melayan pelanggan dengan begitu kasar dan macam-macam lagi situasi ataupun isu yang melanda mereka ini. Dan antara lain yang menarik dipetik ialah 260 lot niaga di Pasar Borong ini sepatutnya dikendalikan oleh peniaga tempatan. Tapi macam mana boleh wujudnya sewa atas sewa ni ataupun Alibaba ni? Kita nak bersama dengan Encik Aminuddin, Dr. Muhammad Khairul Muhammad Rozi, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS di talian sekarang untuk berkongsi situasi ini dengan lebih lanjut. Hello, Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Eli, apa khabar? Alhamdulillah, Doktor sihat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemikiran masih positif. Alhamdulillah. Pemikiran positif tu kita dengar tu. Okey, Doktor, ini situasi ini dikongsikan dan rupanya ramai juga yang komplain ni sikap kurang ajar dan sebagainya ikut budaya mereka dan sepatutnya bila sikap tu satu, kewujudan mereka ni sebagai peniaga di Pasar Borong Selangor ni, apa cerita ni sebenarnya? Macam ni lah Eli. Sebenarnya first biar saya perkenalkan dulu lah. Kami ni daripada PKPS dan saya selaku Ketua Pegawai Operasi Kumpulan PKPS yang merupakan anak syarikat kepada Kerajaan Negeri Selangor, yang we are the sole agriculture department, agriculture yang menjaga seluruh pertanian negeri Selangor lah. Dan Pasar Borong Selangor ini sendiri adalah sebagai salah satu daripada aset yang diletakkan dan dimandatkan di bawah PKPS untuk kami jaga dan kami pantau, Eli. Dan kemudian terjadinya isu di sini ialah bila dikaitkan dengan isu Alibaba atau sewa atas sewa ni, ialah kita pun faham mana gerai yang disewa kepada warga tempatan tapi subletkan kepada warga asing dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang telah disewakan kepada yang kita beri kepada penyewa-penyewa tempatan tu. Itu isu dia. Dan yang lebih menyedihkan ni yang kita dah kenal pasti, warga tempatan kita ni menyewakan kepada warga asing yang seperti warga daripada Myanmar, Rohingya, Bangladesh dan yang lain-lain. Betul. Teruskan, silakan. Jadi yang terjadinya isu seperti macam ni, kita juga telah mendapat beberapa aduan lah daripada pihak-pihak pengunjung. Dan bila saya dimasukkan ke PKPS pada bulan 7 hari tu, kita dapat melihat isu-isu di Pasar Borong ini adalah isu yang paling besar yang perlu kita tackle dan perlu kita uruskan ialah berkenaan dengan pemutihan dan pemantauan yang perlu dilaksanakan dengan kadar segera, di mana kita telah mengenal pasti lot-lot yang telah kita berikan kepada warga tempatan tapi telah disubletkan pada warga asing untuk berniaga, di mana kita dapat tengok daripada keseluruhan kawasan lebih kurang 60% adalah kawasan itu telah diambil alih dan diniagakan oleh warga asing sendiri, di mana kita percaya pada waktu COVID sekarang ni, pada waktu COVID, di mana warga tempatan kita kurang tempat untuk berniaga, untuk mencari rezeki, untuk mencari pendapatan, tetapi ini bila kita tengok warga asing lebih menguasai lot Pasar Borong dan mereka lebih berniaga dan orang-orang tempatan begitu terpinggil dan rakyat susah untuk berniaga pada di lot situlah. So dari situ PKPS mengambil inisiatif bersama-sama dengan agensi penguatkuasaan yang terdiri daripada MBSJ, penguasaan MBSJ, dengan polis, dengan pihak Jabatan Immigration. Kita membuat pemantauan dan pemutihan bermula daripada bulan 8 sehinggalah sekarang, dan kita buat interview semula terhadap 260 lot yang telah kita kenal pasti bermasalah, dan kita buat interview setiap satu pemilik, Eli, dan kita bertanya mereka secara direct, adakah lot anda disewakan kepada online ataupun tidak, dan jawapannya kami dah tahu, PKPS dah tahu berdasarkan pemerhatian-pemerhatian dan juga daripada pemantauan secara rasmi atau tidak rasmi yang dijalankan oleh PKPS dan juga agensi penguatkuasaan. Okey, maknanya sedang diparusi, sedang disemak dan sebagainya, dan bila disebutkan 60% daripada
keseluruhan lot niaga ni diuruskan atau dikendalikan oleh warga asing. Jadi ini suatu yang sangat membimbangkan, apatah lagi dengan aduan tentang sikap mereka ketika melayan pelanggan dan sebagainya. Jadi apa langkah yang disyorkan oleh pihak PKPS sendiri untuk memastikan dapat ditangani satu, ditiadakan langsung peniaga warga asing ini. Kita tak tahu sama ada warga asing ini parti ke ataupun tidak ke. Jadi bagaimana nak memastikan, sebab kita nak PKPS menjaga keselamatan keadaan premis perniagaan seperti ini kan. Jadi apa yang disyorkan, langkah disyorkan? Okey, langkah yang kita syorkan iaitu bermula pada bulan 1 Dato' Eli. Kita telah melantik agensi penguatkuasaan, PKPS telah ada sendiri penguatkuasaan sendiri. Kita telah lantik rela dan juga kita juga bercadangkan untuk melakukan operasi bersepadu bersama MBSJ dan juga bersama Jabatan Immigration dan juga pihak Ibu Pejabat Polis Sedang, ya, di mana kita akan mengadakan operasi bersepadu untuk membantras warga asing dan juga pendatang asing tanpa izin yang berada di keliling, di mana kita lihat di belakang Pasar Borong itu sendiri terdiri daripada flat-flat yang dipenuhi oleh warga asing dan duduk di sana. Itu adalah fakta yang saya rasa diketahui oleh pihak yang berada di keliling di situlah, di kawasan Pasar Borong Selangor itu sendiri, di mana ia agak sukar untuk kita bantras jika berdasarkan kuasa dan juga dalam bidang PKPS sendiri kita tak boleh. Kita tak boleh ambil alih tugas yang sepatutnya dilakukan oleh pihak penguasaan immigration itulah, ya, dan juga polis. Okey. Baik, jadi ialah cabarannya sangat besar kerana melibatkan banyak pihak juga kan untuk menguruskan situasi ini. Jadi bila disebutkan ditemui pemilik lot perniagaan ini, apa antara alasan yang mereka berikan kenapa mereka sublet ataupun menyewakan kepada warga asing untuk menjalankan perniagaan ini? Itu soalan yang klise dan saya rasa satu dunia dan banyak sektor menjawab soalan bila ditanyakan soalan itu, dia akan menjawab jawapan yang sama lah ini. Untuk contohnya, kita tak ada orang tempatan kita yang nak berniaga adalah satu. Kedua, kata susahnya nak dapat pekerja warga tempatan. Itu yang kedua. Kemudian Pasar Borong, bila kita sebut Pasar Borong ni, bau ikan, bau daging, bau macam-macam bau ada kat situ. So rakyat tempatan tak berminat nak berniaga dan tak berminat nak berada di situ, termasuklah anak-anak muda. Tapi saya percaya jika diberikan peluang kepada warga tempatan dan juga jika diberikan peluang kepada anak-anak muda ni, saya percaya dalam keadaan COVID sekarang ni, dalam keadaan ekonomi yang tengah teruk dan juga dalam keadaan perlunya kita mencari pendapatan lebih ni, saya percaya jika diberikan peluang, kita boleh nampak yang mereka sanggup dan mereka akan boleh berada untuk berniaga. Di mana kita tak perlukan kehadiran warga asing di situ. Dan PKPS sebagai salah satu anak syarikat kerajaan negeri, kita mengambil inisiatif dan juga kita menyahut seorang kerajaan untuk kita perbanyakkan rakyat tempatan, orang tempatan untuk datang berniaga di situ. Ya, betul. Dan terbukti pun sebelum ni ketika PKP 1.0 telah pun ada inisiatif dalam kalangan mereka yang diberhentikan kerja untuk bekerja di tempat seperti ini, kan? Mencari rezeki yang halal. Itulah harapnya pemilik-pemilik ini dapat melihat perkara ini dan mengambil mereka sebagai pekerja, berbanding dengan golongan yang barangkali kurang sedikit rasa tanggungjawab mereka dari segi menyantuni pelanggan dan sebagainya. Doktor, terima kasih banyak atas kesudian untuk memberikan pandangan. Okey, sama-sama Eri. Dan selamat menjalankan tugas, jaga diri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Khairul Muhammad Rozi, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS. Okey, ini sebenarnya bukan di Pasar Borong Selangor, barangkali ada dalam kalangan kita, ya, Anim pun barangkali pernah melaluinya. Bila beli barang tu kadang-kadang penjual tu macam mengancam kita, buat kita rasa tak selesa. Betul, sampailah kita keluar daripada kawasan kedai tersebut, kan. Ya, sudah dia. Kita tak nak kata semua begitu, tapi ada segelintir yang begitu buatkan kita rasa tak selesa.